Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 大家平安。 Bapak Ibu Saudara tahu nggak lagu terakhir diciptakan oleh siapa? 你们知道最后一首歌是谁写的吗？ Lagu terakhir diciptakan oleh siapa? 最后这一首歌是谁写的吗？ Tahu tidak? 知道吗？ Sebuah lagu yang sangat indah, sangat bagus, sangat memiliki makna. 这首歌非常的美，非常的有意义。 Sebuah lagu yang diciptakan oleh pendeta Paulus Subianto. 这首歌是林宝元牧师写的。 Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hari ini menyanyikan beberapa lagu yang sebenarnya sudah lama sekali kita tidak nyanyikan. 今天我们唱了几首，其实我们已经很久没有唱的诗。 Tetapi lagu-lagu yang memiliki makna rohani yang sangat bagus. 这些歌有非常深度的属灵的含义。 Nah, saya yakin dan percaya hari ini kita bukan hanya belajar mengingatkan lagu yang lama. 我相信今天我们不止学习唱那些老歌。 Sebenarnya tanpa disadari kita juga diajarkan paduan suara. 我们不知不觉也正在学这个诗班。 Nah, jadi kita tanpa disadari dilatih ya, jadi ikut paduan suara. 我 Ya. 们不知不觉中呢被训练成为这个诗班 Ya, 人员。 jadi nanti kalau sesekali ada acara khusus kita semua ikut paduan suara ya. 所以以后如果有特别的活动呢，我们可以这个献诗了。 Nah, dia Koliping juga semangat sekali ya, dia siap ya. Nanti kebaktian umum kita yang nyanyi ya, paduan suara. 我看陈执事也非常有热情，以后在主日崇拜我们可以献诗了。 Oke, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema iman dan pengharapan dalam kesulitan. 我们要一起思想的主题是在困难中的信心与盼望。 Diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 经文是取自哥林多后书第4章16到18节。 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却是一天新似一天。我们这至战至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam segala kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran yang daripadamu. Kami yakin firman-Mu lah yang menjadi penuntun di dalam setiap jalan kehidupan kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan juga mencelikkan mata rohani kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, setiap kami yang mendengarkannya, baik di dalam gereja ini maupun yang mengikuti secara online. Terima kasih yang surga, kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Pada saat Idul Fitri kita sering kali melihat ada yang menjual menjual kurma. 在这个开斋节的时候呢，我们看有很多人在卖这个枣。 Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengetahui pohon kurma, 如果我们知道这种枣椰树， ini adalah sebuah pohon yang tumbuh di tempat yang sangat ekstrim. 它是生长在一个非常极端的地方， Di sebuah padang pasir yang gersang. 也就是在干旱的沙滩上。 Pohon ini bisa bertahan hidup dalam kondisi cuaca yang sangat panas. 这种树呢，它可以生长在一个非常炎热的天 Di 气的环 tempat 境， air yang sangat sedikit. 生长在一个很少水的地 Dan 方。 diperhadapkan pada badai pasir yang berat.
他也面对沉沙的这种风暴。 Sesungguhnya apa sih yang membuat pohon korma itu begitu kuat? 到底什么因素使枣椰树能够如此的坚固呢？ Rahasianya adalah pada akarnya yang mendalam. 它的秘诀就在于它这个根非常的深。 Akar daripada pohon korma itu mendalam untuk mencari air. 这个树根呢，它会到很深的地方去找水。 Dan tidak hanya itu, saat badai menerpa, pohon korma itu juga tidak mudah patah. 不只是如此呢，当有风暴来袭击的时候呢，这个枣椰树也不会轻易的折断。 Meskipun angin yang menerpanya itu sangat kencang, 虽然这个袭击它的风非常的强 itu batang pohonnya itu begitu lentur adanya. 但是呢，它的树呢却非常的有弹性。 Dan salah satu keunikan daripada pohon korma, 这个树的一个特点是什么呢？ semakin sering badai menerpa, 越常有这个风暴袭击它的时 semakin 候， kuat akarnya dan semakin kokoh dia berdiri. 它的根就会越扎越深，它越来越稳固。 Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sama seperti pohon kurma. 弟兄姐妹，我们的人生就好像这棵枣椰树一 Kita 样， seringkali dihantam oleh berbagai badai kesulitan. 我们很多时候面对许多的困难， Namun jika iman kita berakar di dalam Kristus, 但是如果我们的信心在耶稣基督里扎根， sesungguhnya kita tidak akan mudah goyah. 我们就不会容易动摇。 Iman kita akan membuat kita lentur menghadapi berbagai tantangan. 我们的信心将使我们的生命有弹性，去面对种种的 Dan 挑战。 pengharapan kita itulah yang memberikan kita kekuatan untuk bangkit menghadapi berbagai kesulitan. 我们的盼望将成为我们东山再起的力量。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， Rasul Paulus yang kita baca di dalam nas firman Tuhan tadi, 我们刚才所读的经文， sesungguhnya di dalam pelayanan dan kehidupannya menghadapi berbagai tantangan. 其实使徒保罗在他的生活和侍奉里面面对许多的挑战， Dia tetap teguh dan imannya itu tetap kuat. 他却是仍然的有信心，而且非常的坚强。 Dan dia memiliki pengharapan yang kekal. 他有一个永恒的盼望。 Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, 弟兄姐妹，我们刚才所读的经文， Rasul Paulus hendak memberikan pengajaran yang sangat mendalam bagi kita untuk bagaimana beriman dan berpengharapan. 使徒保罗要教导我们非常深的这个课程，让我们可以有信心和盼望。 Dia mengakui sekalipun tubuh fisiknya semakin hari semakin lemah, 他承认，虽然他的外体渐渐的衰退， namun batinnya semakin hari diperbaharui. 但是他的内心却是一天新似一天。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， apakah di dalam kehidupan kita pernah menghadapi masa-masa yang sulit? 我们的生活是否曾经面对困难的时刻？ Pernahkah kita diperhadapkan pada situasi yang seakan-akan tidak ada harapan lagi? 我们有没有经历过一种情况，好像是绝路没有 Di 路 dalam 的 kebenaran 情 firman 况？ Tuhan hari ini kita akan belajar ada 3 kebenaran. 今天我们会学习3项真理。 Yang pertama, 第一， kita harus mengerti bahwa kesulitan adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen. 困难是基督徒生活的一部分。 Saya ulangi, 我重复， kesulitan adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. 困难是基督徒生活的一部分。 Rasul Paulus mengakui bahwa dia menghadapi berbagai penderitaan di dalam kehidupan dan pelayanannya. 使徒保罗承认自己在生活服侍当中面对许多的 Di 困 dalam 难。 ayat yang lain dia mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. 在其他的经文里，保罗说：“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。”
Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，使徒保罗是一位真正信靠主耶稣 Dia 的人， melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. 他真的用心服侍神。 Dia yang percaya, dia yang melayani Tuhan dengan sedemikian luar biasa juga tidak terhindar daripada berbagai kesulitan kehidupan. 他如此忠心服侍神，也不能够幸免一些的困难。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalipun kita setia menjadi orang Kristen. 今天神的话提醒我们，虽然我们是属于一个忠心的基督徒， Bahkan kita giat melayani Tuhan. 我们也非常的热情侍奉主。 Bukan berarti kita akan terhindar daripada kesulitan kehidupan. 这并不表示我们就会避免那些 Firman 困难。 Tuhan memberitahu kepada kita, 神的话告诉我们， Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita 神容许一切发生在我们的生活中， untuk memberitahu kepada kita bahwa kasih Tuhan dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita. 乃要告诉我们神的能力常常与我们同在。 Billy Graham di quotes-nya mengatakan sebuah kalimat. 葛佩里这样说： Kesulitan adalah kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya yang tak terbatas. 困难是上帝彰显他无限力量的机会。 Kesulitan adalah kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya yang tak terbatas di dalam kehidupan orang percaya. 困难是上帝彰显他无限的能力在相信的人的 Dan 生 yang 活。 mengatakan kalimat ini adalah Billy Graham. 讲这句话的人是葛佩里， Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. 他是一位被上帝重用的仆人。 Mengapa dia bisa mengatakan demikian? 为什么他会如此 Karena 说 saya 呢？ yakin dan percaya di dalam kehidupan dan pelayanannya juga menghadapi berbagai 我 kesulitan. 相信在他的生活服饰里面也面对许多的困难， Namun di tengah-tengah kesulitan yang 但 ada, 是在他所面对的困难当 dia 中， merasakan kasih dan kuasa Tuhan menyertai 他也 dia. 经历到神的大能和爱与他同在。 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sekalipun kesulitan tidak akan terhindar dalam kehidupan orang percaya. 虽然我们信主的人不能够避免困难， Tetapi dengan iman kita percaya Allah sama sekali tidak meninggalkan. 但是我们以信心相信上帝从不会离开我们。 Kasih dan kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. 主的爱和大能与我们同在。 Poin yang kedua, 第二点， iman akan membuat kita tetap teguh di tengah-tengah kesulitan. 信心使我们在困难中仍然坚强。 Paulus mengatakan bahwa meskipun manusia lahiriah semakin merosot, 保罗说，虽然他的身体渐渐衰退， manusia batinia dia semakin diperbaharui hari demi hari. 但是他的内心却是心似一天。 Hal ini memberitahu bahwa imannya tidak menyerah pada keadaan. 这告诉我们，他的信心不会因这环境而放 Karena 弃 dia，tahu Allah bekerja untuk memperbaharui dan memperkuat kerohanian dia. 因为他相信上帝不断的工作来更新，使他的灵命不断的坚强。 Di tengah-tengah kesulitan ada rencana dan maksud Tuhan di dalamnya. 在困难当中，上帝有自己的旨意。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， bagaimana kita membuktikan kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh? 我们如何证明自己的灵命一天比一天更加的长进呢？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan memberitahu pada kita rahasianya. 亲爱的弟兄姐妹，神的话告诉我们他的秘密在哪里。 Orang yang semakin tinggi kerohanian dia, 一个人他的灵命越高的时候，越 maka dia 成熟的时 akan 候， merasa dirinya semakin berdosa. 他就会越发现到自己是一个罪人。 Orang yang merasa dirinya semakin berdosa, 一个发现到自己是一个罪人的人， maka dia akan semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan. 他就会越来越依赖上帝。 Justru orang yang merasa diri tidak berdosa, 相反，只有那些没有发现到自己是个罪人的人， maka dia akan sulit sekali mengandalkan Tuhan. 这样的人很难依赖神。 Mari kita melihat pertumbuhan kerohanian daripada Rasul Paulus. 让我们一起来看使徒保罗的灵命的成长。 Ketika Rasul Paulus menuliskan surat 1 Korintus,
当保罗写哥林多前书的时候， pada tahun 55 Masehi. 他在55年写的。 Dia mengatakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. 他说：“我原是使徒中最小的。” Dia membandingkan dirinya dari 12 rasul yang ada. 他把自己和其他12位使徒 Dia menganggap 相比， dirinya hina karena dia penganiaya jemaat. 他认为他是最小的，是因为他属于逼迫基督徒 Sedangkan 的使徒 12 daripada 人 rasul lain tidak pernah menganiaya jemaat. 12位其他的使徒呢，他们从来没有逼迫过基督徒。 Namun ketika dia semakin hari semakin tua, 然而呢，当他的年纪越来越大的时 pada 候， tahun 60 sampai 62 Masehi dia menuliskan surat Efesus. 在公元60到62年的时候，他写以弗所书。 Ketika dia menuliskan surat Efesus itu, dia membandingkan dirinya dan mengatakan, aku adalah orang yang paling hina daripada semua orang kudus. 然后他这样说他自己，他是在圣徒当中最小的， Dia membandingkan dirinya dengan semua orang percaya. 他与众圣徒比较。 Bapak Ibu Saudara bisa melihat, semula dia membandingkan dirinya dengan 12 rasul, kemudian dia membandingkan dirinya dengan semua orang percaya. 他开始的时候是和12位使徒比较，然后他接下去就和所有的圣徒 Dia 比较。 menganggap dirinya orang yang paling hina daripada semua orang percaya. 他认为自己比其他的基督徒更加的微小。 Kemudian ketika usianya semakin tua, 当他的年纪越大的时候， dia menuliskan surat 1 Timotius. 他写提摩太前书， Yaitu pada tahun 62 sampai 64 Masehi. 也就是在公元62到64年的时候， Dia mengatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. 他说：“基督耶稣将是为了拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。” Dia membandingkan dirinya dengan semua orang berdosa. 他把自己与所有的罪人比较。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 hal ini 妹， bisa dilakukan dan dialami dan disadari oleh Rasul Paulus oleh karena kerohaniannya semakin dekat dengan Tuhan. 保罗之所以能够有这样的感想，有这样的经历，是因为他与上帝的关系越来越近。 Saya sudah pernah memberikan ilustrasi ini berulang kali. 我曾经把这样的故事告诉你们， Sama seperti selembar kertas ada titik-titik noda. 就好像一张白纸有一些的黑点， Semakin dekat dengan cahaya yang ada, 当越靠近光的时候， maka semakin jelas titik-titik nodanya. 那些黑点就会越来越明显。 Kalau semakin jauh daripada cahaya, 当它离开这个光线越 maka 远的时 kertas 候， noda ini tidak akan begitu jelas. 这张纸的黑点呢就不太清楚。 Bapak Ibu Saudara, Allah itu terang. 上帝是光， Ketika kita semakin dekat dengan terang itu, 当我们越亲近光的时 sesungguhnya 候， kita akan menyadari kelemahan kita, 我们就会越发现自己的软弱， menyadari kenajisan kita. 发现到自己的 Dan 污 ketika 秽。 mengerti hal 当 inilah, 我们明白这 membuat 件 kita 事， semakin bersandar pada Tuhan, 我们就会越依靠上帝， bergantung kepada Tuhan. 越来越依赖神。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐 inilah 妹， pertumbuhan kerohanian daripada Rasul 这 Paulus. 就是使徒保罗的领命成长。 Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara menyadari kehidupan kerohanian Anda. 我不晓得我们对自己的领命有什么感悟。 Ketika menghadapi berbagai badai kesulitan, 当我们面对困难的时候， apakah kita mengandalkan usaha kita atau benar-benar sungguh mengandalkan Tuhan? 我们单单靠自己的努力，还是真正的去依靠神呢 Mari？kita bayangkan sebuah kapal yang berlayar di sebuah badai, di tengah badai. 让我们想象有一艘船在暴风雨中航行， Kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. 这船呢，在这个风浪当中被飘来飘去。 Namun jangkar yang kuat itulah yang menahan kapal agar tidak hanyut. 但是那个坚强的锚使这艘船不会被冲走。 Demikian juga dengan iman kita. 我们的信心也是一样， Meskipun badai kehidupan datang,
虽然我们的生活面对许多的风 Iman 暴， kita kepada Kristus itulah bagai jangkar yang menjaga kita untuk tetap teguh dan tidak goyah. 我们对基督的信心仍然是我们坚定不移的锚。 Elizabeth Elliot mengatakan sebuah kalimat. Elizabeth Elliot 说这样的一句话： Iman adalah melihat terang dengan hati kita ketika mata kita hanya melihat kegelapan. 当我们的眼睛只能看见黑暗的时候，却能以我们的心眼看见光明，这就是信 Inilah 心， iman yang sesungguhnya. 这才是真正的信心。 Melihat bukan dengan kasat mata, 我们不是凭肉眼去 tapi 看， melihat dengan hati 乃是用心眼 dan 去看， percaya Tuhan hadir di tengah-tengah segala kesulitan. 而且相信上帝临在我们种种的困难当 Poin 中。 yang terakhir, 最后一点， pengharapan yang kekal menjadi sumber kekuatan kita. 永恒的盼望成为我们得力的源头。 Paulus berbicara tentang pengharapan kekal yang melampaui penderitaan dalam dunia yang sementara ini. 保罗提到那个永恒的盼望，超过他在这个世界上暂时的痛苦。 Ketika dia membandingkan hal ini, 当他比较这件事的时候， dia mengatakan bahwa penderitaan sekarang ini adalah ringan adanya. 他说现今的痛苦是至轻的。 Kenapa ringan? 为什么说 Karena 至轻的呢？ dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang kekal. 因为他与那个永远的荣耀， Dan dia menyadari bahwa penderitaan yang sesulit apapun dalam dunia ini sementara adanya. 他深深的意识到，在这个世界上，不管何等大的苦难，也是暂时的。 Tetapi untuk kemuliaan yang akan dia peroleh itu bersifat selama-lamanya dan bersifat kekal. 但是他将要得到的救恩，那是永恒性的。 Inilah fokus pengharapan dia. 这就是他盼望的焦点， Inilah yang membuat dia memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan. 这就是他能够在困难中坚持的秘诀。 Ini adalah janji kekal yang Allah berikan bagi kita anak-anaknya. 这是上帝永恒的应许。 Bapak Ibu Saudara, ada seorang pelari maraton. 弟兄姐妹，有一个马拉松运动员， Ketika dia berlari jarak yang sangat jauh dan sangat melelahkan, 当他跑了一段漫长的路，而且感到很累的时候， dia terus berlari. 他继续的 Apa yang 跑 membuat dia terus berlari? 有使他继续跑的原 Karena 因 dia，tahu ada garis finish. 因为他知道在前面有一个终 Dan 点 dia tahu di balik 线， garis finish itu, di balik perjuangannya ada hadiah yang akan dia peroleh. 他而且也看到了在那个终点线的背后，他也有一个奖赏在等着他。 Bapak Ibu Saudara, kesulitan yang sesulit apapun yang kita hadapi sekarang ini, 弟兄姐妹，不管我们现在面对何等的困难， percayalah ada garis finishnya. 要相信有他的终线点， Dan di balik garis finish itu, 在那个终线点的后 ada 面， kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. 有上帝为我们预备的永恒的荣耀。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， engkau yang menghadapi kesulitan, penderitaan yang sesulit apapun, 不管你面对何等的困难， ingatlah suatu hari pasti berlalu. 请记得这一切都会过去。 Dan percayalah ada pengharapan kita, yaitu pengharapan kekal di dalam kemuliaan Tuhan. 相信吧，我们在神里面有荣耀、永恒的盼望。 Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal bernama C.S. Lewis mengatakan sebuah kalimat. 有一个非常出名的神的仆人路易斯， Mengatakan pengharapan kita bukanlah di dalam hal-hal duniawi, tetapi di dalam janji-janji Allah yang kekal. 他说：“我们的盼望不在于尘世的事物，而是在于上帝永恒的应许。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以，亲爱的弟兄姐妹， di dalam kesulitan kita diajarkan jangan tawar hati. 在面对一切的困难当中，神教导我们不要灰心。 Kesulitan adalah bagian kehidupan orang Kristen. 困难是基督徒生活的一部分， Namun ada iman yang teguh dan pengharapan akan kemuliaan kekal yang membuat kita terus bertahan. 坚定的信心和永恒的荣耀的希望将扶持着我们。 Oleh sebab itu tetaplah kuat, 所以我们要刚强， jangan menyerah. 不要放弃。 Sebagai kesimpulan, 作为结论， ada 3 poin yang harus kita sama-sama perhatikan. 我们要注意3点。 Yang pertama, 第一，
bertahanlah di dalam kesulitan. 我们要在困难中坚持到 Yang 底。 kedua, 第二， bersyukurlah di tengah-tengah penderitaan. 要在患难中感恩。 Dan yang ketiga, 第三， berdoalah di tengah-tengah di dalam kesulitan. 在困难中要祷告。 Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita sekalian. 但愿今天神的话祝福我们。